Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya muliakan pengurusi timbalan, pengurusi ahli-ahli jawatan kuasa Surau Haji Abu Bakar Yunus, seterusnya hadirin hadirat, para asatizah, para pendakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Tamu-tamu sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnia-Nya, nikmat yang banyak diberikan kepada kita, nikmat dunia dan akhirat. Nikmat dunia tu apa? Semua benda yang kita dah kecapi ni, kita rasa ni, kita makan, kita minum, kita tengok, kita bernapis kan. Itu baru yang badan kita, itu belum cerita lagi keluarga kita, harta kita kan. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dunia dan nikmat yang paling besar iaitu nikmat akhirat. Akhirat kita. Apa nikmat akhirat kita? Nikmat iman kita. Allah Ta'ala beri kita iman, dan dengan iman ini mudah-mudahan kita nanti kekal di syurga, kerana hidup di akhirat lebih lama. Walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi nikmat yang diberikan kepada kita ini, hatta nikmat dunia pun tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu cuba hitung satu nikmat Allah yang Allah beri kat kau ni, satu je, la tuhsuha, kau tak boleh nak kira. Kira macam mana? Kira lah, kita ambil satu nikmat pandang, dapat melihat ni kan, berapa nak bayar kan? Berapa kita nak bayar nikmat ni? 10 bilion cukup? Tak cukup. 100 tak cukup. Kan begitu besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Jadi saya suka untuk ingatkan diri saya dan juga sekali lah tuan-tuan, untuk kita sama-sama ingat bahawa syukurlah kita di atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kurniakan kepada kita ni. Syukur kita. Macam mana nak bersyukur? Ucaplah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah maksud dia puji dan syukur. Alhamdu, puji dan syukur sekali. Kedua, alhamdu tu maksud dua tu sekali. Dia tak boleh puji sahaja tanpa terima kasih, tak boleh. Ataupun terima kasih tanpa puji, tak boleh. Tuhan itu mesti puji dan terima kasih. Puji dan syukur. Alhamdulillah. Jadi ambil masa mungkin lepas salat untuk kita zikir 33 kali itu alhamdulillah. Baik. Itu yang pertama tuan-tuan. Yang keduanya, syukur juga Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita pada malam ni, yang mana saya kat sini bukan kali pertama tuan-tuan. Saya kat sini dah kali ketiga. Ingat tuan? Dah ingat. Kali ketiga lah. Tapi 2 kali tu lama tu. Ompet 5 tahun yang lepas. Ompet 5 tahun yang lepas lah. Okey, jadi masa arwah jadi pengerusi dulu kan. Jadi masa itulah saya pernah datang lah. Baik, jadi seterusnya tuan-tuan, kita nak terus masuk kepada tajuk lah, untuk tidak membuang masa, sebab kita punya isyak pun 8:35, lebih kurang lah kan, lebih kurang 8:35. Okey. Baik tuan-tuan, jadi tajuk yang diberi hari ni oleh tadi timbalan pengurusi, dia kata ceritalah pasal Rejab dan juga Sya'ban. Jadi kita ambil peluang untuk cerita. Jadi tajuk yang diberikan adalah Fadilat Rejab dan Sya'ban. Jadi kita nak tahulah, kita hari ni berada pada 8 Rejab, 8 Rajab. Arab dia tak ada re, sira tak ada sira, dia sira, dia bagi atas Rajab. Okey, jadi kita nak tengok dulu tajuk ni, Fadilat Rejab dan Sya'ban. Fadilat tu apa tuan-tuan? Kita banyak perkataan ni dalam bahasa Melayu kan. Fadilat, kaifiat, biasa dengar kan, kaifiat tu apa?
Boleh. Israiliyat kita biasa dengar kan, apa semua yang ad belakang tu kan. Okey, tak apalah perkataan-perkataan tu. Hari ni kita nak bincang fadilat. Apa maksud fadilat? Fadilat membawa makna kelebihan. Fadilat maksudnya kelebihan. Apa kelebihan Rejab dan juga Sya'ban? Jadi kita nak bincangkan hari ini kelebihan. Jadi saya akan bahagikan kepada tiga bahagian. Yang pertama kita akan bincang dulu tentang kelebihan itu sendiri. Yang kedua baru kita bincang tentang Rejab, dan yang ketiga kita sembang sikit pasal Sya'ban. Tuan-tuan, jadi kelebihan ni tuan-tuan, kalau kelebihan itu siapa yang berikan? Kalau kita kata hari ni lebih sikit daripada semalam, siapa yang beri kelebihan tu? Allah yang beri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, dia ciptakan segala-galanya. Dia ciptakan semua benda. Selain daripada tempat planet ni, cakrawala ni, dia ciptakan semuanya. Dia ciptakan segala-galanya. Cakrawala ni di bawah langit. Langit pun Allah Taala cipta. Jadi semua benda Allah Taala cipta. Selain daripada benda dia cipta juga masa pun dia cipta. Jadi benda, tempat, masa, semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu Allah juga ciptakan makhluk. Allah ciptakan apa? Malaikat, manusia, jin, kesemua tu Allah cipta, dan Allah lebihkan satu daripada satu yang lain. Contohnya tempat. Di dunia ni ada 200 lebih negara, kan? Jadi ada tak tempat yang lebih hebat daripada tempat yang lain? Ada. Apa dia? Tempat dia? Tanah haram. Tanah haram Mekah lebih baik daripada Malaysia, kan? Tanah haram di Madinah juga lebih baik daripada Thailand, kan? Masjidil Aqsa, di sekeliling Masjidil Aqsa itu lebih baik daripada mana-mana tempat di dunia ini. Jadi tempat ada yang Allah Ta'ala lebihkan daripada tempat lain. Okay. Masa pula, masa, ada tak masa yang lebih baik daripada masa yang lain? Ada. Contohnya bulan yang terbaik, bulan apa? Bulan Ramadan. Tentulah bulan Ramadan yang paling baik, kan? Muharram, Safar, kita gabunglah semua ni, yang paling baik ada bulan Ramadan. Jadi kesemua itu Allah Ta'ala yang beri. Kita kena faham apa sahaja kebaikan tu dia datang daripada Allah Ta'ala. Jadi kebaikan ni tak boleh datang daripada Perdana Menteri ke, Perdana Menteri saya umumkan kawasan ini kawasan yang paling berkat, tak boleh. Tempat tak boleh. Tempat, masa yang baik ini semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh faham tuan-tuan? Okey, jadi habis kita faham tu, jadi kita faham Allah Ta'ala yang tetapkan. Jadi kalau tak ada yang Allah Ta'ala cakap ini baik, maknanya tak ada kebaikan. Baik, kita masuk bulan Rejab. Rejab ni tuan-tuan, salah satu daripada bulan haram. Bulan haram, tak apa. Jadi kita explain apa itu bulan haram. Allah SWT sebut di dalam surah At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ada 2 boleh. Tuan-tuan, jadi Allah Taala ni dah ciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Hari dia ciptakan langit dan bumi ni, dia dah tentukan ada 12 bulan. Jadi kalau kita tengok kebanyakan kalender dalam dunia ni, kita ada 2 kalender dalam dunia ni tuan-tuan, bukan banyak kalender dalam dunia ni. Ada kalender Hindu pun ada, kalender Buddha pun ada, kalender Parsi pun ada, kalender Rom lama pun ada, tapi majoriti 12 bulan. Allah dah tetapkan dah 12 bulan. Kalau kau cuba kira cara lain, dia takkan jumpa balik, kan? Dia takkan sama balik. Jadi Allah dah tentukan dah. Tapi dulu ada kalender Rom lama. Rom ni sebelum berpindah kepada kalender Julian, dan sekarang ni yang kita pakai Gregorian, kan? Gregorian yang kita kira ni ada bulan 31 hari, bulan Februari 28 hari, ada 4 tahun sekali jadi 29 hari, itu Gregorian.
Okey, sebelum daripada kalender-kalender tu, Rom lama dia kira 10 bulan dia setahun. Tapi yang kira kurang daripada 12 bulan ni semua orang tinggalkan dah, kan? Sebab dia tak boleh. Allah dah ciptakan dah. Allah dah kata 1 tahun 12 bulan. Allah dah ciptakan setahun 12 bulan. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah, hari Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi sudah ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram. Zalikad dinul qayyim. Demikianlah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Dan janganlah kamu menzalimi padanya diri-diri kamu. Okey tuan-tuan Okey, jadi kita nak faham dulu 4 bulan ni apa? Kan 4 bulan ni apa? Nabi SAW terangkan dalam hadis. Kalau Nabi tak tahu orang pun orang Arab tahu apa yang 4 bulan ni orang Arab tahu. Cuma mungkin orang Melayu tak tahulah. Tahu tuan-tuan? Tahu kan? Okay, Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, Nabi sebut as-sanatu 12 syahra. Setahun 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Daripadanya ada 4 bulan yang haram. Salasatun mutawaliyat. 3 bulan ni berturut-turut, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 ni. Nabi beritahu 3 ni betul-betul. Bulan haram 3 ni betul-betul. Jadi kenapa dia betul-betul? Dulu Arab dulu tuan-tuan. Arab yang tentukan sebenarnya bulan haram ni. Dia orang tentukan sebab bulan Zulhijjah, nama pun Zulhijjah, last kali ni bulan 12 kan. Last kali kalender kita bulan Zulhijjah, betul? Zulhijjah. Okey, bulan itu masyarakat Arab ni yang diwarisi daripada syariat Nabi Ibrahim ni, dia orang dah tahu macam mana nak kerjakan haji. Jadi bulan itu adalah bulan haji. Cuma haji yang dia orang buat tu makin jauh dengan Ibrahim tu makin bertambah. Mula-mula sembah Allah, lepas tu rasa macam tak berapa sampailah doa ni. Kita ada orang soleh ni, kita buatlah satu dia punya patung letak depan Kaabah. Sembah kan, mula-mula bertawassul dia kan, kau sampailah kepada Allah, berdoa dekat orang tu kan, sampailah kepada Allah. Lepas tu makin lama bertambah amalan pula. Mula-mula tawaf pakai baju, lepas tu dah bertelanjang pula. Dia tambah, dia rasa kalau buka baju tu lagi rasa hilang dosa kan. Jadi ada tawaf telanjang pun ada dulu masyarakat Arab. Jadi amalan haji tu ada, cuma amalan yang ditambah di dalam tu merepek-repek ditambah. Yang tu yang dilarang dalam agama. Cuba tambah dalam agama ni. Okey. Jadi dia dah tahu bulan Zulhijjah adalah bulan haji. Jadi orang Arab ni tuan-tuan, kalau kita tengok peta sebenarnya Arab tu besar, hari ni macam Saudi lah, Saudi kan. Saudi, Mekah dekat tengah-tengah tu. Yang datang daripada bawah ni, ada yang datang daripada negara Yaman ni semua, nak pergi buat haji, ambil masa lama. Tak payah daripada Yaman, daripada Madinah. Kalau kita hari ni naik Madinah, daripada Mekah ke Madinah berapa jam? Naik bas 5 jam kan, 5 jam. Naik train sekarang 2 jam ya kan tuan-tuan kan? Dah naik train dah anda tuan-tuan, 2 jam. Nabi dulu waktu berhijrah berapa lama dia ambil masa? 2 minggu tuan-tuan. Sebab dia ada menyuruk-nyuruk sikit lah. Tapi kalau tahu dia mungkin dalam seminggu nak berjalan daripada Mekah ke Madinah. Jadi orang yang Mekah Madinah pun 7 hari. Kalau yang daripada jauh tu mungkin ambil masa sebulan. Jadi untuk kerjakan haji pada bulan Zulhijjah, Arab ni sebulan sebelum tu dah poi. Jadi kalau dia poi haji, kalau bulan itu boleh berperang, matilah dia. Kan dia nak pergi ibadah. Jadi bulan tu kalau tak diharamkan berperang, haram tu maksud dia tak boleh berperang. Jadi kalau tak boleh berperang, kalau boleh berperang, matilah dia, kena rampaslah semua harta dia. Jadi Arab haramkan Zulhijjah tengah-tengah tu 2 bulan sebelum dengan selepas tak boleh perang. Jadi orang yang nak pergi perjalanan haji tu selamat. Jadi itu salah satu sebab Arab buat undang-undang dulu tak boleh berperang pada bulan haram. Okey, dan ada satu juga mereka tetapkan di tengah-tengah tahun itu, pada bulan yang ke-7 ialah bulan Rejab. Rejab pun tak boleh perang. Okey, jadi itu sebab kenapa ada 3 bulan yang berturut-turut di dalam
hak dalam Islam ni yang tak boleh dalam Arab sebenarnya tuan-tuan, sebelum Nabi lagi memang Arab tak berperang 3 bulan ni. Okey, 3 bulan tu Nabi sebut Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. Dan ada 1 bulan wa Rajabu Mudhar, Nabi sebut Rajab Mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban, yang di antara bulan Jumada iaitu Jamadil Akhir dan juga Sya'ban, kan? Sebelum ni bulan Jamadil Akhir, kan? Jamadil Akhir, lepas tu Rajab, lepas tu Sya'ban. Di antara tu ada 1 bulan lagi yang haram iaitu bulan Rajab. Okey, Nabi sebut 4 bulan tu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. 4. Okey. Jadi Arab dulu memang akan dah tahu bulan ini tak boleh berperang. Tadi Nabi sebut Rajab Mudhar, tuan-tuan, Rajab Mudhar. Kenapa Nabi sebut Rajab Mudhar? Mudhar ni sebenarnya nama kabilah. Kabilah. Kabilah Mudhar ni dia sebenarnya moyang Nabi juga sebenarnya. Kabilah Arab ni banyak. Suatu kabilah tu dikira satu kabilah kalau seorang tu dia ada anak cucu yang ramai, dia ada harta yang ramai, orang boleh anggap dia itu kabilah. So dia akan kalau dulu orang kenal datuk dia akan keluar, dia akan jadi kabilah sendiri. Sama macam Nabi. Nabi ni Nabi Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Hisham. Jadi dia sampai ke atas tu sampai Fihr. Fihr itu orang kenal sebagai Quraisy. Jadi Nabi ini dia macam engkau ni kabilah mana? Yang tadi Fihr tu orang kenal juga nama lainnya Quraisy. Jadi dia kau kabilah mana? Kabilah Quraisy yang tu. Quraisy, Okey, atas Quraisy tu ada Mudhar. Jadi Mudhar ni adalah satu kabilah yang sebenarnya daripada keturunan Nabi juga. Dan Mudhar ini dulu dia terkenal Arab dulu, dia ada satu perangai. Kalau dia nak berperang juga, dia tahu 4 bulan ni tak boleh perang. Tapi di alih-alih bulan tu dipanggil an-nasi. Nasi, innaman nasi ziyadatun fil kufr. Al-Quran cakap dia nak perang bulan tu, tapi bulan ni nak masuk Rejab. Jadi orang-orang pandai dia akan kata bulan ni Rejab ditangguhkan ke depan sikit, kita sambung Jamadil Akhir. Allah Ta'ala marah benda tu. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan ayat inna iddatash syuhuri 'indallahi 12. 12 bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Allah tak bagi orang perangai orang jahiliah ni alih-alih bulan, sebab dia nak perang juga. Dan Mudhar ini terkenal pada bulan Rejab, dia takkan alih bulan tu. Dia takkan. Dia kata kalau bulan haram dia takkan perang. Sebab tu Rejab ini yang memelihara kesucian bulan Rejab ini antaranya kabilah Mudhar. Sebab tu Nabi kata bulan Rejab Mudhar. Bulan Rejab Mudhar. Jadi Mudhar memelihara bulan kesucian bulan Rejab itu sendiri. Okey. Jadi tuan-tuan, kita balik-balik kita dah tahu sekarang ni ada 4 bulan. Lepas tu Allah Ta'ala sebut tadi zalikad dinul qayyim. Demikian adalah agama yang lurus. Allah sebut fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau zalimi diri-diri engkau padanya. Allah sebut tadi kan? Tuan-tuan ingat tak? Allah Ta'ala sebut jangan kamu zalimi diri kamu padanya. Bilangan bulan ada 2 boleh, antaranya 4 bulan haram. Jangan kamu zalimi diri kamu padanya. Jadi macam ni Ibnu Abbas kalau kita kata kalau dalam bidang tafsir ni tuan-tuan fahami ayat Quran ni, tokoh nombor 1 siapa? Nabi SAW disampaikan kepada kita Quran. Tetapi tak banyak komen Nabi tentang ayat Quran. Nabi tak banyak komen Nabi ayat ni maksud di sini. Nabi kurang komen. Nabi sampaikan kepada kita Quran tapi tak komen banyak. Siapa yang banyak komen tentang ayat Quran? Ini yang kita kenal sebagai turjumal Quran, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi SAW. Dia sepupu Nabi, tapi bila Nabi meninggal tu dia kecil lagi lah, baru remaja. Jadi dia banyak tuntut ilmu di kalangan sahabat-sahabat yang lain. Baik. Bila Allah Ta'ala kata, bila Allah Ta'ala terangkan tentang bulan 2 boleh, ada 4 bulan haram, jangan kamu zalimi diri kamu padanya. Ibnu Abbas faham apa?
jangan kita buat zalim pada semua bulan tu, terutamanya 4 bulan haram. Maksud dia, kalau kita buat dosa pada 4 bulan tu, dosa kita akan berlipat ganda. Itu kepahaman Ibnu Abbas. Ibnu Abbas faham macam tu. Kalau buat dosa bulan ni, selain daripada tak berperang, Islam datang, Islam recognize bulan-bulan haram ni, dan jangan, Allah kata jangan zalimi diri. Maksudnya jangan kita buat, pertama jangan buat dosa. Kenapa dosa itu zalim kepada diri kita? Sebab kita akan tanggung dosa dia. Itu kita zalim diri kita. Jadi kalau kita buat dosa pada bulan haram, dosa kita pun digandakan. Bukan sekadar pahala digandakan, buat baik bulan haram pahala digandakan, tapi buat dosa pun digandakan dosa. Itu maksud fala tazlimu fihinna anfusakum. Okey tuan-tuan, jadi hari ini kita nak berkenalan dulu dengan bulan Rejab. Kita faham bulan haram tu ada 4, jangan buat dosa banyak pada bulan tu, kan? Ada orang dia tak boleh tahan nak buat dosa, dia buat juga. Jangan banyak mana, kan? Dan kalau boleh tangguh dosa tu, kan? Nak buat ni, tangguh dulu. Tangguh, kan? Sampai mati, kan? Dah tak sampai buat, kan? Okey, kita kenal dulu bulan Rejab, tuan-tuan. Okey, Rejab ni tuan-tuan, Rejab ni datang daripada perkataan Arab rujub. Rujub maksud dia membesarkan. Jadi Arab dulu namakan bulan ni sebab ini adalah suatu bulan yang dibesarkan. Seterusnya, ada nama lain bagi Rejab. Kalau saya tengok tu ada belas-belas nama, berbelas-belas nama bulan Rejab Arab namakan. Tetapi yang popular ada 2 lah. Satu dipanggil sebagai Al-Asam. Al-Asam maksud dia pokak ataupun tak dongar. Kenapa dipanggil tak dongar bulan ni? Sebab Arab kata dia tak dongar, bunyi pedang berlanggar, kan? Kalau berperang tu kan ting 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 ting, dongar bunyi tu, kan? Tapi Arab namakan bulan ni sebab tak ada orang perang bulan Al-Asam. Okey, nama yang seterusnya, nama dia adalah Munsilul Asinnah. Munsilul Asinnah maksud dia, kalau tombak tu dia ada tajam ujung tu, kan, bosi ujung tu untuk bunuh tu. Munsilul Asinnah, bulan yang mana orang cabut bosi tu, kan? Takut kalau tersalah bunuh, kan, ambil kayu, alamak tercucuk pula, jadi cabut. Bulan ni tak boleh bunuh. Rejab. Jadi begitu Arab dahulu sebelum Islam pun menghormati bulan Rejab, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bulan Rejab adalah suatu bulan yang Arab hormati, dan Islam datang, Islam recognize benda tu, dan Islam tambah pula kebaikan dia, jangan buat dosa dan banyakkan amal soleh. Okey. Now kita nak pergi kepada hadis-hadis dhaif ataupun palsu tentang bulan Rejab. Sebagian orang dia sensitif dengar ni, apa nak cerita hadis-hadis dhaif pula ni, kan? Tak apa, saya cerita. Para ulama membuat kesimpulan, tuan-tuan, ini bukan ulama tertentu, ini hampir ke semua. Azhar, di Azhar buat kesimpulan, di Saudi buat kesimpulan, di Qatar buat kesimpulan. Hampir tidak ada langsung hadis yang sabit, yang sahih tentang keistimewaan tertentu pada bulan Rejab. Tak ada. Ataupun apa-apa sahaja amalan khusus yang kita boleh buat pada bulan Rejab. Kalau ada hadis tu, hadis itu tidak sahih. Tak ada. Jadi nak buat apa? Okey, tak apa. Jadi kita bincang nak buat apa. Yang pertama sekali kita nak bincang, antara tokoh yang menulis tentang kitab, tentang, dia tulis satu kitab, nama kitab tu Tabyinul Ajab fi ma warada an syahri Rajab. Menerangkan keajaiban tentang apa yang diriwayatkan tentang bulan Rejab. Dia nak terangkan balik. Imam ni nama dia Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani, kalau orang sebut nama dia ni, orang-orang yang mengaji hadis Nabi, ini adalah jagoh hadis. Dia tulis, dia syarah kitab Sahihul Bukhari, nama kitab tu Fathul Bari, dan ia adalah syarah yang terbaik sekali dalam dunia ni. Tak ada orang yang datang kemudian ataupun yang sebelum datang tulis syarah lebih baik daripada Ibn Hajar Al-Asqalani. Tak ada. Okey, jadi dia ada tulis satu kitab nak ceritakan balik tentang apa yang polik-polik yang diriwayatkan tentang bulan Rejab ni. Jadi dia buat kesimpulan lebih kurang ada 11 hadis dhaif
tentang kelebihan bulan Rajab. Dhaif ni tuan-tuan, dhaif ni kena faham satu. Bila kata hadis dhaif, boleh tak beramal? Hadis tu lemah, dhaif. Boleh tak beramal? Boleh beramal kalau dia tak terlalu dhaif. Kalau dia dhaif sikit-sikit, boleh beramal. Itu pun amalan tu tak boleh ada amalan yang baru, kan? Tak boleh. Dia mesti ada asas daripada hadis yang sahih, baru boleh amal. Hadis dhaif. Okey, jadi ada 11 hadis dhaif tentang tentang kelebihan bulan Rajab, dan ada 21 hadis palsu tentang bulan Rajab. Banyak tuan-tuan, palsu lagi banyak daripada dhaif. Jadi okey, antaranya apa yang tuan-tuan biasa dengar tentang bulan Rajab ni? Dia masuk bulan Rajab ni memang masuk banyak WhatsApp ni, kan? Antaranya yang saya perasan, siapa yang memberitahu kepada saudaranya tentang bulan Rajab, maka dia bebas daripada api neraka. Palsu tuan-tuan. Palsu, tak ada benda ni. Apa keburukan hadis palsu tuan-tuan? Tuan-tuan sayang tak? Katakanlah tuan-tuan ni penyokong siapa? Ahli politik yang tuan-tuan suka siapa? Contoh halah kan. Katakanlah peminat Anwar Ibrahim, contoh halah kan. Ini bila dah jadi kerajaan orang tak bermah dah. Okey. Katalah peminat Anwar Ibrahim, kan. Lepas tu ada orang, Anwar Ibrahim tak pernah sebut benda tu. Tuan-tuan ikut dia daripada dia muda dulu kan, dia tak pernah sebut. Tiba-tiba ada orang cerita dia pernah sebut ni. Bila dia sebut, kan? Kita sayang dia. Jadi kita tak boleh terima kalau dia cakap, dia ada orang bagi tahu dia cakap benda yang dia tak cakap, kita tak boleh terima benda tu. Jadi orang yang buat cerita tentang Nabi ni, dia adalah sebenarnya musuh agama tuan-tuan. Jangan cerita walaupun nak bawa orang kepada kebaikan, tak. Jadi ini adalah musuh-musuh agama. Dan Nabi larang pun, jangan cakap benda yang Nabi tak cakap. Apa hukuman dia? Orang yang pertama yang buat hadis palsu tu sendiri, hukum dia adalah Nabi kata falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap tempat duduk dalam neraka. Siap tempat duduk dia ni, ada kursi elok ni, bawa sekali, siap tempat duduk dalam neraka. Dan para ulama tidak sekadar itu, dia kata orang yang tolong sebarkan pun sekali termasuk di dalam hadis tu tuan-tuan. Jadi jaga-jaga kita, bila kita nak bagi tahu tentang hadis, kita baca dulu tuan-tuan, jangan forward dulu baru baca, kan? Baca dulu, betul ke ni, kan? Hebat bona kelebihan. Jadi jaga-jaga kita tentang kelebihan ataupun hadis-hadis yang bohong, dusta di atas Nabi SAW. Okey, jadi kita pergi dulu kepada hadis yang palsu tuan-tuan. Yang pertama, mungkin tuan-tuan nak dengar lah kan, apa benda. Mungkin saya hari ni nak beritahu dulu dia punya yang negatif dulu. Jadi kita tutup dengan positif. Negatif dulu. Okay. Antara hadis palsunya, ada sebuah hadis yang cerita tentang kelebihan bulan Rajab. Inna fil jannati nahra yuqalu lahu Rajab. Sesungguhnya di dalam syurga nanti ada sebuah sungai yang dipanggil Rajab. Asyaddu bayadan minal laban, warnanya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada asal madu. Siapa yang berpuasa pada bulan Rajab satu hari, Allah akan bagi minum dia daripada air itu. Jadi hadis ini adalah palsu tuan-tuan. Hadis ini palsu. Okey, teruskan. Apa lagi hadis palsu tuan-tuan? Okey, benda-benda yang buruk lah. Solat setengah nisfu Rajab. Tuan-tuan tak biasa dengar kot. Nisfu Sya'ban biasa dengar kan. Nisfu Rajab nak dengar tak nak dengar kan? Tapi ada benda ni. Tapi hadisnya palsu. 14 rakaat. Rakaat pertama baca Alhamdulillah, lepas tu Qul huwallah 20 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 30 kali. Rakaat kedua tu baca pula Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Jadi macam-macam kaedah yang tu dia namakan kaifiat-kaifiat. Benda-benda ini semua adalah benda-benda yang palsu. Lepas tu antara yang popular juga tuan-tuan tentang hadis yang palsu pada bulan Rajab adalah Rajab syahrullah. Rajab adalah bulan Allah. Sya'ban syahri. Sya'ban bulan aku, dan Ramadan syahru ummati. Ramadan bulan umat aku. Yang ini juga hadis palsu tentang bulan Rajab. Okey, antara benda yang buruk tuan-tuan, yang paling buruk dah, ni nilas dah tentang bulan Rajab, hadis palsu, iaitu adalah satu amalan yang dipanggil solat sunat raghaib.
Mungkin tuan-tuan ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar. Raghaib nama dia. Solat sunat raghaib. Okey, solat sunat raghaib ni macam mana nak buat dia? Dia dibuat pada Jumaat pertama bulan Rejab. Jumaat pertama, bila masuk je bulan Rejab tu, mungkin tak masuk lagi hari Jumaat tu kan, mungkin masuk hari Isnin. Jadi masuk je Jumaat pertama tu, dia dibuat solat sunat raghaib. Ada orang riwayatkan hadis tentang solat sunat raghaib. Contohnya dia suruh solat 12 rakaat, tetapi dia disusuli sebenarnya daripada puasa Khamis. Puasa Khamis kan, kita puasa Khamis, buka puasa dah hari Jumaat kan. Lepas maghrib solat sunat raghaib ni, solat 12 rakaat di antara maghrib dan isyak, yasbaqu siyamul khamis. Okey, jadi 12 rakaat. Jadilah rakaat pertama baca ni, rakaat kedua baca ni. Kesemuanya adalah palsu. Dan Imam Nawawi, hadis benda ni dah lama tuan-tuan. Kalau ada orang buat lagi, maknanya dia masih tidak belajar lah. Dia tak pernah dengar, dia tak belajar. Benda ini dikomen oleh ulama-ulama yang ramai. Antara yang komen benda ni adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi kata ini adalah satu bid'ah yang jelek, yang kotor. Sebab apa tuan-tuan? Solat apa salah solat ikutlah macam mana yang Allah Ta'ala dan Rasulnya ajarkan. Jangan kita pandai kita tambah-tambah kan. Jadi benda ini semua adalah benda-benda yang palsu tentang kelebihan bulan Rejab. Okey, now kita pergi level yang rendah sikit. Maksudnya yang tadi teruk lah, hadis-hadis yang dhaif tentang bulan Rejab. Dhaif ni saya khabar tadi, dia ada dua. Satu, kalau berkaitan dengan akidah tak boleh. Dhaif akidah, ada iman. Contohnya macam saya cerita tadi, ada sebuah sungai di syurga nama Rejab. Hadis tu dhaif, kita tolak sebab dia berkaitan dengan akidah kepercayaan kita tolak. Tapi kalau berkaitan amalan kita boleh buat lah kan. Contohnya baca selepas maghrib, tak payah kata bacalah pada bulan Rejab la ilaha illallah, kita dapat macam tu, boleh tak? Boleh lah amal, sebab dia tak ada tambono yang baru pun, tak ada tambono yang baru, dan benda tu pun memang orang baca pun lepas maghrib. Okey, antara benda yang dhaif yang popular adalah doa tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan akan dengar doa, iaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan kan. Okey, jadi ini juga hadisnya dhaif, tetapi dhaif yang boleh kita amalkanlah sebab dia adalah doa. Apa maksudnya? Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab, dan berkati kami juga pada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan, tuan-tuan. Okey, yang tu berkenaan dengan bulan Rejab. Okey, jadi kita nak terus kepada point. Jadi kalau macam tu, tuan-tuan, hasil daripada saya cerita tentang bulan Rejab ni, tuan-tuan boleh simpulkan sebenarnya bulan Rejab tidak ada satu keistimewaan yang tertentu. Tidak ada satu keistimewaan yang tertentu, melainkan satu saja, ia adalah salah satu daripada bulan-bulan haram. Bulan haram yang mana Allah Ta'ala dah tetapkan bulan ni jangan buat dosa, buat banyak amalan, tinggalkan dosa. Jadi tajuk kita hari ni, fadilat Rejab, maknanya sebenarnya tak ada fadilat, melainkan satu, dia adalah bulan haram. Jadi bulan haram ni apa yang boleh kita buat? Okey, yang pertama, kita boleh buat memperbanyakkan amalan soleh. Al-iktsar min amalis salih. Jadi kita mungkin boleh banyakkan salat. Bulan haram, macam mana saya khabar tadi, kalau buat kebaikan digandakan pahala, kalau buat dosa digandakan dosa. Jadi kita boleh perbanyakkan amalan baik. Salatlah kita. Salat apa? Salat fardu dulu. Salat fardu dulu. Lepas itu salat rawatib, salat yang disusuli salat fardu tu. Mungkin sebelum, mungkin selepas. Jadi solat rawatib ni nak jaga yang mana satu? Takkan semua nak buat. Nabi SAW sebut, man hafaza ala 12 rakaah, siapa yang memelihara 12 rakaat ini, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, Allah bina dengan solat-solat yang dia buat itu sebuah rumah ataupun sebuah istana di syurga. 12 rakaat. Jadi para ulama bincang apa yang 12 rakaat itu. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, dah berapa dah?
2 selepas Zuhur 8. Lagi 2 selepas Maghrib 10. 2 selepas Isyak 2 boleh. Itu antara benda yang boleh kita pelihara untuk semasa dalam bulan Rejab ni. Kita pelihara benda ni, okay. Yang ada asas daripada Nabi SAW. Okay. Lepas tu baru kita boleh tambah kepada salat-salat tahajud. Kita boleh bangkit salat. Tahajud ni pun satu benda juga. Salat-salat, lepas tu tidur, lepas tu bangkit tengah-tengah apa? Subuh tu dah masuk 6 suku, 6.45 dia pula dia bangkit kan. Jadi rugilah. Sebab yang paling baik adalah last subuh tu. Last sebelum subuh tu. Itu yang paling baik. Jadi kalau kita nak mulakan solat, amalan ibadat salat, baca Quran, bacalah pada waktu tu. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya membaca Al-Quran pada waktu subuh fajar. Ini di antara fajar tu subuh lah. Jadi kalau kita baca sebelum dan juga selepas itu adalah waktu yang terbaik. Okey. Banyakkan amalan soleh. Kemudian apa lagi yang boleh kita buat? Kita boleh memperbanyakkan puasa juga pada bulan Rejab. Rejab adalah salah satu bulan yang digalakkan berpuasa. Bila masuk bulan haram, banyakkan puasa. Banyakkan puasa. Kalau dah biasa puasa Isnin Khamis dan hari putih pun dia puasa 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh dia puasa, jadi dia boleh tambah lagi. Jadi dia boleh puasa Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, kan tuan-tuan. Jadi yang mana tak biasa, startlah dengan Isnin Khamis, ataupun kalau tak larat Isnin Khamis, puasalah 3 hari, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Kalau tak biasa juga, cuba puasa sehari sekali dalam bulan Rejab ni. Okey, dan yang perkara yang ketiga adalah meninggalkan kezaliman. Zalim tadi ada banyak benda lah, yang kita menzalimi orang, kita naik orang, dan dalam masa yang sama kita elakkan buat dosa. Ketiga. Dan yang keempat, memperbanyakkan sedekah. Okay. Jadi kesemua yang saya sebut tadi, apa tadi? Banyakkan amalan soleh, puasa, tinggalkan benda zalim, menzalimi orang ataupun buat dosa, dan memperbanyakkan sedekah. Semua ini memang dah ada asas dari dalam agama. Tak ada satu amalan khas pun pada bulan Rejab sebenarnya, tuan-tuan. Jadi kita hanya gandakan apa yang kita dah biasa buat. Tak ada yang kita nak special bonus, kelebihan ataupun yang kita nak buat pada bulan Rejab. Okey, jadi itu tentang bulan Rejab. Saya sebut sikit pasal bulan Syaban tuan-tuan. Okey, jadi bulan Syaban pula. Okey, Syaban ni ada satu amalan khas. Tuan-tuan agak apa? Puasa memang ada tuntutan. Dia bukan yang macam bulan haram tadi puasa. Puasa memang kita dituntut pada bulan-bulan haram ni, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rejab. Tapi Syaban bukan bulan haram. Lepas ni kita jumpa ni esok bulan Syaban. Syaban memang ada suatu khas, bulan yang memang Nabi SAW banyak berpuasa pada bulan Syaban. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari. Diriwayatkan bahawa lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthara min sya'ban fa innahu kana yasumu sya'bana kullahu. Tidak ada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa suatu bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Sesungguhnya dia hampir sahaja berpuasa seluruh Sya'ban. Hampir sahaja dia puasa seluruh Sya'ban. Tapi adalah hari-hari yang dia tak puasa. Okey. Jadi dalam hadis yang lain juga, Usamah bin Zaid dia tanya kepada Nabi, lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Usamah bin Zaid dia ni biasa ikut Nabi, lalu dia nampak, aku lihat engkau ni Rasulullah, aku tak nampak engkau ini berpuasa pada suatu bulan yang mana dalam bulan-bulan lain yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Lalu Nabi SAW bagi tahu kepada Usamah, dia kata, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan ini, bulan depan ni lah, bulan ini manusia ramai lupa ataupun alpa berkenaannya. Baina Rajab wa Ramadan, di antara Rejab dan Ramadan. Jadi Rejab ni masyarakat Arab bila masuk je dia akan besarkan bulan ni. Itu makruf.
Tapi bila masuk Syaban, orang dah start lupa. Orang tunggu Ramadan lah. Esok nak sedekah, tunggu Ramadan lah. Nak solat, tunggu Ramadan lah. Jadi Nabi SAW dia banyak beribadat pada bulan Syaban, dan dia bagi reason kepada Usamah. Dia kata bulan ni ramai orang lupa. Tuan-tuan Jadi ada tak kelebihan kalau kita beribadat waktu orang lupa? Banyak kelebihan, tuan-tuan. Sebab itulah kita dianjurkan bangkit malam, tahajud. Waktu orang tidur, kita bangkit. Banyak tak pahala? Banyak. Nabi SAW sebut al-ibadatu fil haraj, beribadah ketika mana susah, ka hijratin ilayya, seperti mana berhijrah kepada aku. Maknanya seolah-olah orang yang pindah daripada Mekah ke Madinah. Susah tak nak hijrah? Susah, tuan-tuan. Nak hijrah tu susah. Sebab apa? Tinggal semua benda. Kereta, kalau kereta tak ada lah dulu. Kalau ada kereta, bawa lah kereta kan. Dulu tinggal rumah, tinggal kambing, pindah ikut Nabi ke Madinah. Pahala dia macam tu. Nabi kata, siapa yang beribadah waktu dia susah, pahala dia macam berhijrah. Jadi besarnya pahala orang yang beribadat waktu orang lupa. Macam tu punya besar pahala. Okey, jadi ini termasuk juga kalau orang semua waktunya dia duduk di satu kawasan yang mana semua orang tak semayang, tiba-tiba dia bangkit solat, itu juga termasuklah. Solat ataupun beribadah waktu susah, pahalanya seperti berhijrah. Jadi sama juga kalau orang tengah tidur, kita bangkit, pahalanya seperti itu. Jadi kalau nak puasa ni senang tak, tuan-tuan? Susah, tuan-tuan. Nak puasa susah. Tapi kalau semua orang puasa, jadi senang. Semua orang tak makan. Jadi tapi kalau bulan Syaban ni ramai orang tak puasa kan, kita puasa, jadi pahala kita banyak. Okey, itu kelebihan Nabi banyak berpuasa pada bulan Syaban sebab orang lupa. Okey. Dan yang kedua, Nabi bagi reason, dia adalah suatu bulan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Dia adalah satu bulan yang diangkat amalan. Bulan Syaban, amalan kita tahunan diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah pada malam nisfu Syaban? Tak. Mana-mana hari dalam bulan Syaban amalan kita diangkat. Okey. Dalam sehari amalan kita diangkat kepada Allah 2 kali. Amalan siang dan amalan malam. Siang, hujung siang nak masuk maghrib tu, malaikat akan naik bawa amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hujung malam. Hujung malam bila? Sebelum subuh. Itu amalan kita dibawa. Itu amalan harian kita 2 kali dibawa naik. Amalan mingguan kita diangkat kepada Allah 2 kali juga. Hari agak-agak hari apa, tuan-tuan? Isnin, Khamis. Nampak, tuan-tuan? Jadi Isnin, Khamis Nabi berpuasa sebab dia nak amalan dia diangkat dalam keadaan dia hari tu dia puasa. Isnin, Khamis. Dan amalan tahunan kita diangkat bila? Bulan Syaban. Jadi Nabi banyak berpuasa. Harapannya hari diangkatkan tu dia berpuasa. Berpuasa. Okey, jadi memang ada kelebihan berpuasa pada bulan Syaban. Saya pun sembang kan ni. Tuan-tuan nak puasa pun teruk juga kan. Kerja lah apalah, tapi kalau saya sampaikan ni mungkin kita boleh ingatlah kelebihan-kelebihan tentang bulan Syaban. Okey. Hasanah. Okey. Jadi itu antara kelebihan bulan Syaban. Okey, kita terus kepada sikit, tuan-tuan. Nisfu Syaban. Jadi nisfu Syaban ni apa amalan yang kita biasa buat? Nisfu Syaban adalah kita akan, kadang-kadang banyak juga hadis orang kata ini kelebihan malam nisfu Syaban, kelebihan nisfu Syaban. Tidak ada yang sahih melainkan 3 sahaja, tuan-tuan. 3 je yang sahih berkenaan dengan nisfu Syaban. Okey, saya baca bagi tuan-tuan dengar. Jadi kalau dengar selain daripada ni, maknanya tidak sahih. Okey, yang pertama apa? Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam Al-Awsat dan sahihkan oleh Al-Albani. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, yattali'u Allahu azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala melihat hamba makhluk-makhluknya pada malam nisfu min Sya'ban, setengah separuh daripada Sya'ban. Jadi Allah Taala akan tengok hamba-hamba dia pada
nisfu Sya'ban ni, fa yaghfiru li jami'i khalqih, lalu dia pun ampunkan semua sekali pada malam nisfu Sya'ban, kecuali kepada orang yang musyrik, orang yang melakukan syirik. Dia Roma bona jumpa bomoh, contoh bomoh, tolonglah saya buat ni kan. Dia suka buat benda-benda yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta selain daripada Allah, minta tolong jin, minta tolong ini, orang-orang yang ini Allah Taala tak ampunkan. Dan yang kedua, au musyahin, orang yang bermusuh, yang bergaduh. Dia memang gaduh lah, dia bukanlah macam buat-buat masam kau tak, dia memang gaduh. Maknanya kalau orang tu jiran dia tu tayar bocor depan rumah, alhamdulillah kau. yang tu Allah Taala tak ampunkan dia. Okey, dua ni. Jadi hadis ni yang pertama yang sahih. Yang kedua, yattali'u Allahu ila ibadihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru lil mu'minin wa yamhalul kafirin wa yad'u ahlal haqqi bihaqqihim hatta yad'uhu. Allah Taala melihat kepada hamba-hambanya pada bulan pada malam setengah daripada Sya'ban, maka dia ampunkan semua orang-orang yang beriman dan dia meninggalkan orang-orang kafir. Orang kafir tak adalah keampunan pada bulan ni, dan dia meninggalkan juga orang-orang yang dengki, dengan dengki mereka itu sehingga mereka meninggalkan sifat dengki itu tadi. Jadi kalau kita ni ada rasa dengki, buang. Dengki betul dengan dia ni. Dia ni buat, dan memang takkan Roma dia ni kalau buat dengki itu dengki, tuan-tuan. Jadi kalau orang macam ni, Allah Taala juga tak ampunkan dia. Allah ampun semua orang kecuali orang tu. Jadi betapa ruginya orang itu. Dan hadis yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban dan dia mengampunkan semua penduduk bumi kecuali orang yang musyrik, yang melakukan syirik, dan juga musyahin, yang bermusuh, sama macam hadis yang pertama tadi. Jadi itu sahaja hadis yang warid daripada Nabi tentang nisfu Sya'ban. Amma hadis-hadis yang lain tidak warid daripada Nabi SAW, tuan-tuan. Jadi jangan kita forward ko, sebab ia termasuk di dalam mereka-reka di atas nama Nabi SAW dan tempat duduknya di dalam neraka. Okey, seterusnya tuan-tuan, kita terus sebab kita nak habiskan je lah. La siyama ba'da nisfi min Sya'ban. Tuan-tuan, kita boleh jawab azan sambil kita kuliah ni, boleh, tak ada masalah. Tidak ada puasa. Okey, hukum seterusnya tuan-tuan, saya sebut juga, boleh tak puasa selepas daripada nisfu Sya'ban, boleh tak puasa. Okey, kalau kita dengar macam-macam kan, ada orang kata tak boleh puasa dah lepas 15 Sya'ban. Nabi SAW ada sebuah hadis yang diriwayatkan tentang perkara ini, idzan tasafa Sya'banu fala tasumu, apabila dah sampai pertengahan Sya'ban jangan puasa. Hadis ini tidak sahih, tidak sahih, la yasih. Mungkin ada yang, tapi ada dua kumpulan lah. Ada yang kata hadis ini tidak sahih, dan ada yang kata hadis ini boleh pakai. Cumanya larangan tadi itu bukanlah jangan langsung puasa, tapi dia kata makruh berpuasa selepas daripada Sya'ban. Okey, jadi itu asas dia kan. Jadi penulis dia buat kesimpulan, siapa yang memang biasa berpuasa, memang dia puasa Isnin Khamis kan, dah sampai setengah pun sila teruskan, tak ada masalah. Dia tak termasuk, sebab hadis tadi ada khilaf, ada kata sahih, ada yang kata tak sahih. Jadi dia boleh teruskan. Dan sesiapa yang dah biasa, dia silakan berpuasa. Man arada sumul mu'azzam Sya'ban. Okey, siapa yang nak berpuasa dalam kebanyakan bulan Sya'ban macam Nabi puasa tadi, Nabi berpuasa banyak pada bulan Sya'ban, dia nak ikut yang tu, silakan berpuasa selepas setengah Sya'ban. Dan sesiapa yang ada qada kan, qada puasa orang perempuan biasanya bila bulan Sya'ban baru nak qada kan, Sya'ban ni qada, takut kena bayar fidyah. Jadi dia qada. Okey, yang tu juga silakan berpuasa. Okey, jadi tidak ada masalah untuk berpuasa selepas daripada bulan Sya'ban. Tapi kalau orang yang tak pernah puasa, ngado-ngado nak puasa lepas tu, yang tu makruh. Jangan berpuasa. Okey, ala kulli hal tuan-tuan, Sya'ban man shama yawm syak. Okey, larangan yang terakhir adalah
Janganlah kita berpuasa pada hari syak. Hari syak, syak ni ragu-ragu. Bulan dalam Islam ni tuan-tuan, satu bulan tu sama ada 29 atau 30. Dia bukan macam kalender kita ni 31 atau 30. Tak, kita 29 atau 30. Kalau 29 nampak anak bulan, esok bukan 30. Jadi satu. Kalau tak nampak, cukupkan jadi 30. Jadi jangan ngada-ngada puasa pada 30. 30. Sebab ada larangan Nabi kata jangan dahulukan puasa Ramadan sehari atau 2 hari. Jadi larangan dia adalah pada 30 Syaban stop. Jangan puasa dah. Okey, puan-puan tuan. Jadi kesemua amalan-amalan yang kita buat ini pada bulan Rejab, pada bulan Syaban, kesemuanya adalah persediaan kita untuk menghadapi bulan Ramadan, tuan-tuan. Bulan Ramadan. Sebenarnya adalah targetnya adalah pada bulan Ramadan. Latihan tu bulan Ramadan. Dia macam orang nak pergi World Cup, tuan-tuan. Masuk World Cup. Adakah hari World Cup tu, tarikh tu bulan 3 baru nak turun padang? Tak boleh. Dia kena ada training. Jadi kita latih apa aspek yang kita nak lebih fokus, nak lebih solat, kita start bulan ni. Terutamanya baca Al-Quran. Baca Al-Quran ni jadi satu perangai juga. Kita rajin baca Al-Quran tu, kita baca ramai itu pun satu juga tu. Kita baca kumpulan ni juzuk 1, kumpulan ni juzuk 2. So hari tu dah baca 5 juzuk. Macam mana? Tak boleh. Juzuk 1, juzuk 1, semua juzuk 1. Esok masuk juzuk 2, barulah dia lalu semua Quran. Ini tak dibahagi-bahagikan. Ada 2 kumpulan, kau 1, kau 2. Esok kau 3, kau 4. Jadi dia dah langkau juzuk 2, dia tak baca. Jadi tak apalah, itu kita buat tak apalah. Tapi diri sendiri. Pernah tak kita khatam pada bulan Ramadan? Sebab hari pertama, minggu pertama rajin baca Quran. Dah masuk minggu kedua dah sibuk tengok langsir mana nak beli ni, kan? Sibuk buat kuih. Jadi kalau kita nak khatam pada bulan Ramadan, kita boleh start pada bulan ini, Rejab, bulan Syaban, lepas tu kita masuk pada bulan Ramadan dan kita boleh khatam bulan Ramadan. Jadi wallahu taala alam, tuan-tuan. Jadi saya rasa sampai sini dulu. Saya hari ni bukanlah nak cerita pasal fadilat, sebenarnya saya nak bersihkan pemahaman apa-apa kepercayaan kita tentang bulan Syaban ataupun bulan Rejab dan juga bulan Syaban, tuan-tuan. Kalau ada sebarang persoalan, ada soalan? Dalam satu Yasin yang lama, yang kecil tu, dia ada istighfar Rejab. Kita boleh hafal istighfar Rejab. Istighfar Rejab. Okey. Istighfar tu apa Astaghfirullah lah kan. Sama lah kan. Okey. Astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu ke? Panjang lah. Okey. Jadi puan ada tanya, Hajah ada tanya, ada dalam buku-buku Yasin yang lama istighfar Rejab dia tulis kan. Jadi banyak sebenarnya orang tulis benda ni. Antara yang terkenal, tuan-tuan, yang memalsukan tentang kelebihan-kelebihan Al-Quran ni, lupa nama dia, Ibnu Maryam, Abi Maryam. Dia ni terkenal dia nak ajak orang baca Quran, tetapi dia palsukan banyak kelebihan-kelebihan Al-Quran. Baca surah ni dapatnya, siapa baca surah ni masuk syurga awal, siapa baca ni. Jadi benda-benda ni bertebaran di dalam masyarakat. Sedangkan agama ni tidak lain melainkan apa yang Allah dan Rasul ajar, itu saja. Yang orang tambah ni bukan benda yang betul lah. Okey, tadi soalan balik istighfar Rejab. Okey, jadi kita hanya perlu tahu istighfar yang diajarkan oleh Nabi SAW. Selepas solat astaghfirullah. Dan Nabi juga ajar astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang baca ini, Nabi kata diampunkan dosanya walaupun dia ini lari daripada perang. Walau kana zahfan walau kana farran minaz zahf. Kalau dia lari daripada perang pun, lari daripada perang ni dosa besar, tuan-tuan. Dosa paling besar, kabair, termasuk dosa paling besar adalah pergi perang lepas tu lari. Sebab apa? Sebab orang lain bila nampak dia lari, orang lain pun nak lari. Dosa besar. Nabi kata siapa yang lari daripada perang, kalau baca istighfar ni, dia dapat ampunkan dosa. Dan Nabi ajar juga kepada kita sayyidul istighfar.
ketua ataupun tuan segala istighfar adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzubika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi kita kena i'tiqad satu benda lah tuan-tuan, yang datang daripada Nabi adalah yang paling baik. Boleh tak amal selagi mana, boleh amal tak? Boleh amal selagi mana dia tak bercanggah dengan ajaran agama, boleh amal. Tapi yang terbaik tuan-tuan apa? Yang datang daripada Al-Quran dan juga datang daripada Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita dah lajak 15 minit. Jadi saya, ada soalan lagi tak? Tak ada? Ya. Macam mana? Doa dalam bulan Rajab, doa yang kita jawab. Okey. Doa ni tuan-tuan, jadi seperti mana yang saya bagi tahu tadi, apa yang kita nak berdoa, kesemuanya tidak ada satu amalan yang khas pada bulan Rajab, tak ada. Bila kita nak berdoa, bila doa paling mustajab tuan-tuan? Bila? Kalau siang bila? Di akhir siang, selepas asar sampai maghrib itu doa mustajab. Yang paling mustajab bila? Malam 1/3 terakhir malam, 1/3 terakhir. Jadi lebih kurang 3 jam last sebelum subuh, itu antara waktu yang paling mustajab. Jadi itu waktu mustajab. Doa yang paling baik, apa yang paling baik? Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi kita berdoa apa sahaja yang kita nak dunia, dan kita susuli doa kita dengan apa yang Nabi SAW doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ni kita boleh minta apa sahaja, tidak ada satu doa yang khas pun. Bolehlah doa apa-apa tuan-tuan, doa apa saja, dengan tapi sentiasalah kita mendahulukan, kalau kita tahu Nabi, antara doa Nabi SAW pagi-pagi tuan-tuan, Nabi minta afiah, kebaikan. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Ya Allah, aku minta keampunan dan juga afiah. Afiah ni selamat daripada bala, badan aku selamat daripada sakit, aku tak ada timpa musibah, itu afiah. Nabi doa yang tu. Jadi kita doa yang tu. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Benda yang besar dalam kehidupan kita antaranya adalah afiat tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin dah berusia sekarang ni, mungkin tahu yang paling berharga sekarang ni apa? Duit ke? Kesihatan, afiah, sihat badan, tak ada balo, tak ada rasa susah, afiah paling besar. Nabi memang tiap-tiap pagi doa, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wad dunya. Doa apa lagi Nabi SAW? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalah, dan amalan yang diterima. Kata salah seorang ulama, dia kata, kalau aku tahu Allah Ta'ala terima 2 rakaat solat aku sangat-sangat bersyukur. Sebab Allah Ta'ala kata, innama yataqabbalullah minal muttaqin, Allah hanya terima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi kita minta Allah Ta'ala sentiasa bagi kita rezeki, bagi kita nasihat, bagi kita rezeki, bagi apa lagi? Rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan juga amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi sampai sini dulu tuan-tuan. Jadi kita dah lajak banyak sangat tuan-tuan, isyak pun dah lambat. Nasallallahu ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Saya minta maaf kalau ada apa benda salah silap, tersalah kata, tersalah bicara. Mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.